saya pilih teguran sebenarnya teguran yang terakhir kalau ikut dalam kitab ni, teguran yang ke-12 kepada Nabi SAW. Saya sengaja letakkan pada siri yang ke-7 sebab saya sengaja ambil sebab dah saya suka yang tu, saya ambil dulu. Maka saya ambil sebab yang pertamanya saya nampak banyak benda yang signifikan dengan jadi mudah untuk kita untuk menelusuri akan sirah Nabi SAW pada bicara kita pada kali ini berdasarkan kepada surah Abas, iaitu surah Abasa wa Tawalla, iaitu surah yang Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana Nabi SAW memasamkan muka sekali masam, sekali je. Allah Taala terus tegur dalam Al-Quran. Baik, kita mulakan dengan baca sikit. InsyaAllah kita baca 10 ayat daripada surah Abas. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Yang tu sampai ayat yang ke-11. Baik, ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW berdasarkan kepada kisah yang diriwayatkan oleh banyak riwayat. Yang paling banyak diriwayatkan daripada Imam Tabari, begitu juga riwayat daripada Al-Wahidi dalam Asbabun Nuzul, termasuk juga oleh Imam Suyuti dalam tafsir Durrul Manthur, dan Imam Tirmidzi dalam Sahih Tirmizi. Itu di antara riwayat yang disebut, dan kebanyakan para ulama mengambil riwayat daripada Imam Tabari yang menceritakan bagaimana Nabi SAW memasamkan muka Nabi. Bukan tak sengaja, tapi ia adalah natural. Apabila sesuatu yang berlaku kepada kita sebagai manusia sekalipun, kalau kita di tempat Nabi SAW, pastinya mungkin kita macam tu ataupun kita lagi teruk. Nabi SAW tidak berkata sepatah pun. Nabi hanya memasangkan muka. Masam muka tu sekali je. Abasa dengan bermaksud dia telah memasamkan mukanya. Allah tak datangkan dengan abasa, maksud dia berulang kali berlaku masam muka. Masam muka ni macam mana? Macam mana rupanya masam muka? Macam mana? Baik, tak apa. Kejap lagi kita tengok macam mana yang dikatakan masam muka tersebut. Baik. Cumanya perlu diingat, surah Abas adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah, yang mana kita tahu di antara sifat-sifat surah yang turunkan di Mekah ni, surahnya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek, tapi power. No? Baik. Sebelum tu, suka untuk saya share berkaitan dengan buta. Sebab dalam Quran ataupun dalam bahasa Arab, bila sebut a'ma, maksud dia buta. Buta yang dimaksudkan ada dua. Satu, buta mata. Yang kedua, buta hati. Juga dinisbahkan ataupun Al-Quran sebut dalam Al-Quran dengan perkataan a'ma. Contoh dia, Allah kata, fa innaka la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Kamu bukanlah buta pada pandangan mata kamu, tetapi kamu buta mata hati kamu. Hati pun buta. Baik. So istilah a'ma, istilah buta yang digunakan untuk mata, digunakan untuk hati. Itu buta. Itu a'ma. Adapun perkataan selain pada a'ma, dalam bahasa Arab kita panggil kafif. Kafif maksudnya buta juga. Dalam istilah bahasa Arab juga dia panggil akmah. Akmah buta. Tapi buta ni macam-macam jenis. Ada orang buta, dia buta sejak lahir. Buta sejak lahir dipanggil dengan panggilan akmah. Ahlan wa sahlan. Satu-satunya lelaki bersama dengan saya, 2 orang. Kan? Sekali dengan adik 3 orang. Baik. Akmah maksud dia buta
sejak dilahirkan, itu akmah. Dalam ayat ni a'ma ni buta bukan sejak dilahirkan. Kalau kita baca banyak di kalangan para ulama yang buta, dan buta bukan daripada waktu kecil, waktu dah dewasa buta, waktu remaja buta. Di antaranya Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ataupun Imam At-Tirmidzi, ataupun kita panggil Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dia adalah seorang yang buta. Begitu juga dengan ahli tafsir yang nama dia Imam Zamakhsyari, kan, yang buat tafsir Al-Kashaf, dia juga buta. Dan di antara ulama buta yang kontemporari ialah Syekh Fadl Hasan Abbas, Ustaz Dr. Fadl Hasan Abbas rahimahullah, meninggal pada tahun 2011. Baru dia meninggal. Dia asal orang Palestin dan dia meninggal di Amman, Jordan, dan dia telah meninggalkan satu, kita katakan, satu hasil tafsir sautiyah, sebagaimana Imam Sya'rawi rahimahullah di Mesir telah ditulis semula tafsir dia hasil daripada silsilah ataupun siri-siri ceramah dia berkaitan dengan ayat-ayat Quran tafsir di dalam radio. Maka begitu juga dengan Syekh Fadl Hasan Abbas, dia punya tafsir diambil sejak tahun 70-an sampai 90-an kalau tidak silap saya, lebih kurang 30 tahun, 20 tahun lebih. Maka diambil semula dan ditulis sekarang, baru siap akhir tahun lepas, yang dinamakan dengan nama Tafsir Quran Al-Majid. Di Malaysia tak ada lagi. Di Malaysia belum sampai lagi. Siapa yang sampai mungkin dia mengaji di Jordan lah, mungkin dia beli dekat sana. Baik, suka untuk saya share sikit tentang Syekh Fadl Hasan Abbas. Alang-alang kita cerita berkaitan dengan ulama. Di antara orang yang rapat di Malaysia dengan Syekh Fadl Hasan Abbas ialah seorang doktor yang berada di UIA. Dia doktor perempuan, doktorah, Dr. Safiah Syamsuddin. Dia bidang tafsir, bidang Quran. Dr. Safiah dia buat masters di University of Jordan, anda ingat, tahun 90-an, dan yang menjadi supervisor kepada dia adalah Syekh Fadl Hasan Abbas, yang mana dia cerita kepada kami waktu anda ambil master dulu, tahun berapa ya, 2008 gitu. Dia cerita bagaimana dia tulis tesis dia, tesis master dia, dan dibaca oleh Syekh 2 kali. Dan kita tahu orang buta tak boleh baca. Siapa yang baca? Dia baca harfan biharfin, daripada kulit ke kulit. Dia baca dengan Syekh 2 kali. Sekali baca, Syekh kata balik buat correction sikit. 2 kali baca, Syekh kata okey, lepas ni buat correction, kemudian hantar terus. Hantar saya final draft. Maka first draft. Maka hantar first draft tersebut. Kemudian dia orang kata okey, kita boleh viva terus. Kan? Dah dibaca viva apa semua. Di antara Allah Subhanahu Wa Taala bagi karamah, kelebihan kepada para ulama dan orang buta ni, Syekh Fadl Hasan Abbas ni adalah ingatan beliau. Dia boleh ingat dengan sangat detail. Apabila Dr. Safiah dia viva, adalah sebab viva dekat tanah Arab tak sama dengan Malaysia. Kalau dekat Jordan, viva dia terbuka. Maksudnya siapa pun boleh masuk, siapa pun boleh angkat tangan, kritik dalam dewan ramai-ramai. Maka ada seorang tu tanya soalan kepada Dr. Safiah. Sebelum tu Dr. Safiah dapat jawab, alhamdulillah. Tapi ada satu soalan yang dia tak dapat jawab, pandangan dia terhadap satu isu tersebut, dan jawapan tersebut ada dalam tesis dia. Ada kat mana? Ada dalam footnote. Ada dalam footnote dia. Dan dia lupa footnote tu dekat mana. Maka dia bila dia dah lupa, dah blank lah, agak-agak siapa bantu? Syekh Fadl Hasan Abbas bantu. Kebetulan dia pun ada. Dia kata apa? Dia kata, ya Syekh, unzuru ila safah kada wa kada. Kamu buka muka surat ni, kamu tengok sebelah kanan atau sebelah kiri, kan? Tengok sebelah kanan, muka surat sekian-sekian, di hamish. Hamish tu footnote. Di footnote tersebut ada jawapan Safiah. Dia panggil Safiah sebab foreigner kan. Dia panggil Safiah, Dia kata ada dekat footnote tersebut. Maka Syekh tu buka, memang betul jawapan tersebut ada dekat footnote tu.
Nak kata 2 kali baca, Syekh dia boleh ingat muka surat berapa, dekat mana kedudukan jawapan tu. Dan pengalamannya sendiri bertemu dengan Syekh Fadhil Hasan Abbas waktu belajar dulu, degree tu, memang siapa yang pergi kelas dia, kebanyakan kelas dia dihadiri oleh masyayikh, oleh doktor-doktor, orang yang PhD holder, memang sebab dia sangat alim, menjadi rujukan para ulama dekat sana. So kita ni yang pergi first degree ni, kita sekadar dengar je lah, dan perbincangan mereka subhanallah, dan dia boleh ingat kitab dia duduk dekat rak nombor berapa, jilid berapa, semua dia ingat. Dan dia ada tukang baca dia. Tukang baca dia waktu yang kami pergi tu adalah seorang pakar ONG. Pakar ONG yang tolong baca tafsir kat dia. Baik. Yang tu seorang yang bernama Syekh Fadhil Hasan Abbas. Yang kedua, anda cerita bila kan, ambil maksud dia bukan nak cerita kita ada kelebihan, nak kata Allah bagi kelebihan kat mereka karamah. Yang kedua, anda pernah berjumpa dengan Syekh buta juga yang nama dia Syekh Ahmad Manna'. Kebetulan waktu tu anda pergi dah nak balik dah, lagi 2 minggu nak balik. Kebetulan anda pergi ke Jamiatul Yarmouk. Bila pergi kat Jamiah Yarmouk, Ustaz waktu tu anda pergi dengan Ustaz Fathul Bari, Dr. Fathul Bari. Waktu tu beliau ambil master dekat sana. Anda kata, Ustaz, anda nak pergi mengaji Ustaz, mengaji tafsir kat Syekh sekian. Kami pun pergilah mengaji tafsir. Dan sebelum tu anda tak tidur kat rumah Ustaz Fathul Bari, anda tidur dekat rumah kawan seorang lagi. Bila dah keesokan harinya, musim tu musim sejuk. Musim tu taklah musim sejuk, tapi sejuk jugalah, menyebabkan esoknya subuh tu kami bangun subuh taklah lambat sangat, tapi malas apa? Malas nak pergi semayang kat masjid. Bila malas pergi semayang masjid, kami pun semayang dekat rumah. Semayang jemaah, semayang kat rumah. Baik, tak apalah. Janji dengan Ustaz, kita naik teksi, kita pergi kat rumah Syekh Ahmad Manna'. Ana akan ikut Ustaz tunggu dekat depan syariat Jamiah, depan Yarmouk tu, tunggu. Pergilah naik teksi dengan dia, pergi kat rumah Syekh. Dalam keadaan apa? Ustaz Fathul Bari dia pergi semayang jemaah subuh dekat masjid, anda tak pergi. So kami pergi naik, lepas tu janji pergi naik teksi 2 orang, sampailah dekat rumah Syekh. Waktu tu anda ingat kami mengaji tafsir Ibn Kathir surah Ad-Duha. Masa anda masuk tu, kebanyakan sana Salafi banyak. So Syekh ni Salaf, dan kebanyakan semua pakai jubah. Anda seorang je tak pakai jubah. Tak apalah, nampak tu dah lain lah, tak apalah. Kami pun mengaji pun lebih kurang ada turn untuk baca seorang-seorang ni. Baca seorang-seorang, dia ni baris sekian. Lepas pada habis baca, kami pun balik. Nak balik tu salam dengan Syekh. Sebelum tu Syekh tanya, "Syusmak ente?" Dia tahu kata anak ni baru, dia kafif. Syekh Ahmad Manna' ni tak nampak, buta, tapi dia tahu kita orang baru. Anak kata, macam mana dia boleh tahu? Mungkin dia dengar suara, dia tak pernah dengar suara. Okey, tak apa. Anak pun kata, "Ismi afwan, sekian." Sebelum balik, salam dia kata, "Okey, usbu' ajai, minggu depan engkau pula baca surah ni, aku nak dengar engkau baca." Tak apa, anak kata, "Okey, insya-Allah." InsyaAllah, tak ada titik. Ya, tak ada titik. Baik. Kemudian sebelum tu dia salam lama. Tahu tak perkataan dia pada dia? Yang nak ingat sampai sekarang. Dimana ma sallaita as-subha fil masjid? Kenapa hang tak solat subuh kat masjid tadi? Agak-agak kita boleh bagi jawapan tak? Kalau karangan boleh bagi jawapan, tapi bila dia tanya depan-depan, nak tengok muka dia pun tak sanggup. Tengok sekejap, lari. Kan? Macam mana dia boleh tahu kita tak solat subuh kat masjid, sedangkan dia adalah seorang yang buta? Maka kita katakan ia adalah kelebihan karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang beramal soleh, yang kita jumpa jarang-jarang sekali, tapi once sekali kita jumpa pengajaran yang Allah berikan kepada kita sungguh besar. Hanya yang tu saja. Baik, sahabat-sahabat, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya tak sediakan slide malam ni sebabkan bila saya baca surah Abbas ni,
baca tafsir ni, tengok balik, dia jadi keliru sikit sebab banyak isu. Okey, baik. Yang pertama, abas. Bila cerita tentang abas, buta. Tadi kita kata buta, ada buta yang sejak kecil. Ada orang yang buta sejak kecil kita panggil akmah. Ada orang yang buta, dia buta selepas dia nampak. Ada nampak masuk zaman remaja, buta. Macam tadi kita kata Imam At-Tirmidzi, Imam Az-Zamakhsyari, buta. Baik. Buta dia orang nampak, maksud dia sebelum tu mereka dapat gambaran waktu melihat, waktu mereka sihat dan waktu mereka sakit, waktu yang mereka buta. Baik. Maka orang pun pelbagai pandangan yang diberikan. Orang yang buta sejak dilahirkan, dia tak dapat nak bezakan dengan nampak, kan, dengan warna apa semua. Tapi ada beberapa isu, di antaranya, adakah orang buta tak mimpi? Orang buta kalau mimpi, macam mana dia boleh gambarkan dalam mimpi dia sedangkan dia tak pernah tengok dunia? Maka ia adalah sesuatu benda yang dibincangkan. Maka bagaimana apabila seseorang yang buta itu mimpi, membayangkan dia tak pernah tengok dunia, dia tak pernah tengok color, dia tak pernah tengok cahaya, tapi dia boleh tahu itu adalah mimpi, itu adalah gambaran rupa sekian, sekian dan sekian. Satu. Yang kedua, kalau orang yang buta ni tak semestinya dia tak boleh nampak semua. Ada yang boleh nampak cahaya, ada yang boleh, ada yang nampak, dia nampak dia tak nampak. Jangan kita membayangkan orang yang buta ni gelap, kita pejam mata gelap, itu adalah buta. Tidak semestinya. Ada orang yang buta, dia memang dia boleh nampak cahaya yang serabut. Ada orang yang nampak sinar dia sikit. So sebagaimana orang, macam mana kita sakit demam, pelbagai jenis demam, ya ke? Kan? Macam tu dengan orang buta, ada macam-macam jenis. Baik. Cumanya saya terfikir, kadang-kadang saya tak tahulah, mungkin orang yang mengaji psikologi ke medik ke, dia lebih nampak. Betul ke apabila kita menguap boleh berjangkit? Orang yang tengok kita tu boleh menguap? Kalau orang buta jangkit tak? Contoh. Okey, baik. Satu, cerita ni Nabi SAW abas, memasamkan muka. Masam muka, qataful ain. Dia masam muka ni, dia mengerutkan dahi. Dua kita panggil apa ni? Kening ni kan? Dia rapat kan? Itu adalah masam muka. Maksudnya kalau kita buat muka com, bukan masam. Masam macam mana? Muka, masam muka. Baik. Dan Nabi SAW buat dua perbuatan. Satu, Nabi masamkan muka. Dua, watawallah, Nabi memalingkan daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Baik. Cerita yang hari ini adalah kita nak cerita tentang seorang buta yang nama dia Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, kalau kita tengok, ada pelbagai nama yang diberikan oleh ahli tarikh, ahli sejarah tentang nama Abdullah bin Ummi Maktum, dan rasanya itu kita tidak bicarakan. Cumanya yang kita bicarakan adalah Abdullah bin Ummi Maktum adalah telah Islam ketika mana sewaktu di Mekah, dan dalilnya ialah ayat ini. Ayat ini ialah ayat Makkiyah, dan dia di antara seseorang yang banyak membantu Nabi SAW menjaga Madinah ketika mana telah berhijrah ke Madinah, yang disebut dengan clear dalam sejarah dalam perang Tabuk. Begitu juga dalam perang Badar Al-Kubra, beliau yang istakhlafahu. Nabi SAW minta dia supaya dia menjadi khalifah. Maksud dia menggantikan tempat Nabi SAW apabila Nabi keluar perang. Maksud dia, ia adalah satu pengiktirafan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Baik, Abdullah bin Ummi Maktum ni adalah sahabat Nabi, juga adalah anak saudara Nabi SAW di sebelah isteri Nabi yang pertama, iaitu Khadijah binti Khuwailid, daripada keluarga Al-Mahzumi.
Al-Makhzumi, kalau ikutkan sejarah, kalau kita baca Ar-Rahiqul Maktum, adalah sejarah keluarga yang mempunyai sejarah permusuhan dengan keluarga Al-Hashimi, keluarga Nabi SAW. Mungkin kita bicarakan lain kali lah. Cumanya nak kata Abdullah bin Ummi Maktum ni adalah orang satu yang buta, yang mana Nabi kenal dia dan dia kenal Nabi, dan dia adalah seorang yang sangat excited. Dia excited sangat dengan Al-Quran. Apakah dalil dia excited dengan Al-Quran? Dalilnya surah ni. Sebab dia pergi jumpa dengan Nabi SAW, dia minta kepada Nabi, "Allimni bima 'allamaka Allah." Wahai Rasulullah, ajarkan aku dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kamu. Dan dia minta supaya Nabi jelaskan kepada dia beberapa perkara. Baik. Environment waktu ni adalah berlaku di Mekah. Dan waktu ni Nabi SAW berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan min asyrafi Quraisy. Berhadapan dengan, seperti mana yang diriwayatkan oleh At-Tabari, Al-Wahidi, At-Tirmidzi, menyatakan bahawa Nabi SAW berhadapan dengan Arab Quraisy di kalangan ketua-ketua. Khilaf siapa orang tu, tapi di kalangan ketua. Ada yang menyatakan di antaranya ada Abu Jahal, ada Utbah, ada Ubay bin Ka'ab, ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada Al-Walid bin Mughirah. Semua itu adalah di antara orang besar-besar yang bersama dengan Quraisy pada waktu tersebut. Jadi Nabi SAW pada waktu tersebut sibuk dengan mereka ni, dengan harapan Nabi waktu tu, kena ingat Nabi ketika mana berbicara dengan mereka, kalau kita baca riwayat At-Tabari, sebelum tu Nabi dah buat appointment dengan mereka. Bila Nabi buat appointment, maksud dia adalah benda yang serius. Buat appointment dan mereka setuju untuk bertemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi pergi, Nabi menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan, iaitu dakwah kepada mereka ni. Baik. Waktu Nabi SAW sibuk berbicara, yang pada waktu tu tiba-tiba datangnya siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Datangnya Abdullah bin Ummi Maktum ketika mana Nabi sedang sibuk. Sibuk apa? Sibuk dengan mereka ni. Baik. Ketika mana Nabi sedang sibuk dengan para asyraf Quraisy ni, orang-orang besar Quraisy ni, waktu tu hanya suara Nabi yang kedengaran. Nabi je cakap. Nabi sampaikan. Baik. Macam mana Abdullah bin Ummi Maktum boleh detect? Pendengaran. Dia dengar Nabi sedang bercakap dan dia tak tahu Nabi bercakap dengan siapa. Dia terus pergi kepada Nabi SAW. Dia tanya Nabi soalan supaya Nabi bagi tahu kat dia jawapan kepada soalan dia. Boleh tak aku nak tanya ya Rasulullah tentang apa sekian. Dan tidak diberitakan dengan detail apa yang ditanya. Tapi yang pastinya ditanya berkaitan dengan Al-Quran. Dan kita katakan bahawa memang Abdullah bin Ummi Maktum sangat excited dengan Al-Quran. Maka dia tanya, waktu Nabi sedang sibuk ni, dia tanya sekali. Tak apa lagi. 2 kali. 3 kali. Waktu tu Nabi sedang sibuk. Nabi tak menyatakan, tunggu sekejap, jangan, sekejap lagi aku jawab. Tak. Nabi buat apa? Abas. Sebab itu pun setelah banyak kali Nabi SAW diinterrupt oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Baik. Satu yang kita kena faham, Abdullah bin Ummi Maktum tahu tak Nabi bersama dengan asyraf Quraisy, bersama dengan orang besar Quraisy ni? Tak tahu. Tapi dia tahu tak Nabi bersama dengan seseorang? Dia tahu. Baik. Satu. Bermaksud dekat sini kita nak katakan Abdullah bin Ummi Maktum dia tahu bahawa Nabi SAW ada tetamu, iaitu Nabi kena layan tetamu tersebut, dan dia semestinya dia dapat tahu apa yang Nabi SAW bicarakan. Sebab orang yang buta ni dia punya pendengaran adalah berbeza sikit, kan? Dia lebih orang kata kelebihan dia pada pendengaran ni lebih pada orang lain. Maka pada waktu tersebut
Nabi SAW memasamkan muka Nabi. Sekali masamkan muka Nabi, kemudian Nabi berpaling. Kemudian disedari oleh Abdullah bin Ummi Maktum, faghadara, dalam hadis sebut faghadara, Abdullah bin Ummi Maktum beredar. Baik, persoalannya, Abdullah bin Ummi Maktum macam mana dia boleh tahu bahawa Nabi tak suka? Nabi memasamkan muka, adakah dia boleh tengok muka Nabi masam dan dia tahu kata Nabi tak layan dia dan Nabi berpaling? Adakah dia sedar Nabi berpaling dan dia terus beredar? Baik, cerita Abdullah bin Ummi Maktum, ingatlah, Abdullah bin Ummi Maktum dia buta sejak bila? Bila sebut a'ma tadi, bermaksud dia tak buta sejak lahir. Pernah ditanya oleh Anas bin Malik, Anas bin Malik tanya dia, sejak bila zahaba absarak, mata zahaba absarak, bila pandangan mata kamu ni hilang? Dia kata, wa ana gulam, ketika mana aku remaja. Bermaksud sebelum tu dia pernah melihat, tiba-tiba dia tak dapat lihat. Baik, apabila saya baca balik berkaitan dengan orang buta ni, seperti mana, macam mana dia boleh tahu kata Nabi tak suka padahal Nabi tak jawab apa pun? Yang pertama, berkemungkinan besar adalah daripada body language Nabi. Orang buta ni berkemungkinan besar dia dapat detect body language. Masam muka tu dapat detect tak? Mungkin dapat detect. Baik, contoh kita dapat tahu apabila kita masuk sesuatu kawasan, orang tersebut tak memasamkan muka, tapi kita dapat tahu orang tu tak suka ke kita. Sebab apa? Ada aura dia, ada insting yang menyebabkan tak suka. Baik, Abdullah bin Ummi Maktum, macam mana dia boleh dapat detect? Dia dapat detect daripada body language Nabi yang mungkin memberikan signal kepada dia, yang mana mereka ni mempunyai sense yang luar biasa. Dia dapat tahu, okey, Nabi tak suka, maka dia pun beredar. Baik, maka turunlah ayat kepada Nabi SAW. Kalau kita tengok ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan terus kepada tajuk dia. Kalau kita baca kan, kalau sebelum-sebelum ni ada seminar baca tentang kisah Yusuf alaihissalam, bermula dengan apa? Muqaddimah cantik. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ada muqaddimah dia. Kan? Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada muqaddimah dia. Tapi tiba-tiba ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala turun terus tanpa muqaddimah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Baik, itu pun para ulama menyatakan bahawa apa? Ini di antara ayat walaupun kita nampak tegas, tetapi ia adalah sangat lembut. Allah datangkan dengan apa perkataan? Abasa wa tawalla. Dia memasamkan mukanya dan dia berpaling. Allah tidak menurunkan perkataan abasta wa tawallaita. Kamu wahai Muhammad telah memasamkan muka kamu, kamu telah memalingkan diri kamu. Tak, tapi abas wa tawalla. Macam kita baca siri yang pertama itu, Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan ayat yang sama, kata nama yang ketiga, dia. Bukan kamu, kan? Dia. Bila dia ni nampak agak ringan sikit, tidak direct. Kalau kita ingat, Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi buat keputusan untuk mengambil tawanan perang. Allah kata apa? Maka li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna 'arada dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Maka li nabiyyin, Allah cerita tentang tidak ada mana-mana nabi. Allah tak kata dekat Nabi terus, tapi Allah cerita tidak ada sejarah mana-mana Nabi yang mengambil keputusan ambil tawanan perang, kecuali mereka semua dicantas, mereka semua dibunuh di dalam medan perang.
Kemudian Allah Ta'ala tegur apa? Turiduna arada dunya. Kamu, tapi kamu kat situ Allah Ta'ala tetap tak tegur Nabi. Allah Ta'ala kata apa? Turidun. Kamu semua. Siapa? Sahabat-sahabat. Allah Ta'ala tidak tegur direct Nabi. Turiduna arada dunya. Wallahu yuridul akhirah. Allah nakkan hari akhirat. Baik. Abasa wa tawalla. Berapa kali Nabi masam muka? Sekali je Nabi masam muka. Terus Allah Ta'ala tegur. Maha halus Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegur kali ini tidak memberikan apa-apa mukadimah, terus masuk tajuk dia masam muka, kan? Baik, sekali je dalam Quran sebut abasa wa tawalla, terus jadi surah abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika mana datang kepadanya seorang buta. Nya lagi hu, maksud ini adalah kalam ghaib, anil ghaib, seseorang yang tidak ada di hadapan kita, iaitu Nabi. Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk penceritaan. Kita tahu Al-Quran ada dua. Satu bentuk dialog. Dialog ni sebagaimana kalau kita baca surah Yusuf paling banyak dialog. Lebih pada 70% adalah dialog. Selainnya ada cerita tentang dia, ketika mana dia di dalam penjara, kata nama yang ketiga. Dialog ni satu benda yang sangat hampir dengan kita. Kita boleh imagine, visualize benda tersebut. Baik, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, kerana didatangi oleh orang buta. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru Allah Ta'ala direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata apa? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tujuannya, wahai Muhammad, barangkali ia mahu membersihkan hatinya. Dengan kata lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, engkau tahu ke tak bahawa dia mungkin dia datang tu untuk apa? Dia datang kepada kamu, tujuan dia untuk apa? Untuk membersihkan hatinya, untuk tahu tentang Al-Quran. Au yadzakkaru fatanfa'hu dzikra, ataupun ia mahu mendapat peringatan supaya peringatan itu boleh memberi manfaat kepada dia. Baik, sekali kita bincangkan. Kemudian kalau kita tengok abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ayat itu adalah menceritakan tentang Nabi, tapi dalam bentuk dia itu Nabi didatangi oleh seorang dia yang lain yang nama dia Abdullah bin Maktum. Baik, maksud dia dalam ayat pertama dan kedua cerita pasal Nabi. Ayat ketiga dan keempat, wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, cerita tentang siapa? Abdullah bin Maktum. Watak yang kedua, kan? Kemudian amma man istaghna, maksud dia tadi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diinterap oleh Abdullah bin Maktum, Nabi bersama dengan kafir Quraisy di kalangan ketua-ketua hardcore mereka. Allah kata apa? Amma man istaghna, adapun orang yang merasakan telah cukup. Man istaghna daripada perkataan ghina. Ghina ni maksud dia kaya. Istaghna maksud dia berasa kaya, serba cukup. Bagi dia orang, kalau aku tak terima Islam pun tak apa. Amma man istaghna, adapun mereka yang telah cukup tidak berhajat kepada Al-Quran, fa anta lahu tasadda, maka engkau bersungguh-sungguh untuk melayani. Dan maksudnya apa? Engkau layan mereka, tapi engkau tak layan Abdullah bin Maktum. Tasadda, perkataan tasadda ni maksud dia gema. Gema ni macam mana? Nabi, maksud tasadda, perkataan sadda ni, Nabi berhadapan. Bila bergema ni maksud dia sekali cakap, dua kali cakap, tiga kali cakap, bunyi dan bunyi. Maksud dia nak menunjukkan kepada kita Nabi ni sangat bersungguh-sungguh bila bercakap dengan kafir Quraisy. Nabi sungguh betul cakap dengan dia orang, sehingga cakap tu Nabi ulang-ulang dan tidak berputus asa. Untuk apa? Untuk dakwah kepada mereka ni, kepada kafir Quraisy ni. Kemudian dua ayat tu cerita tentang siapa? Amma man istaghna fa anta lahu tasadda, cerita tentang Arab kafir Quraisy di kalangan ketua tadi yang tidak mahu menerima Islam. Wa ma 'alaika alla yazakka. Kemudian satu ayat ni kembali kepada Nabi semula. Allah Ta'ala kata wa ma 'alaika alla yazakka, wa ma 'alaika, dan tidak akan diberatkan kepada kamu wahai Muhammad sekiranya kalau mereka tak terima Islam sekalipun,
tidak menjadi hujah kepada diri kamu bahawa mereka tu dah tolak, kamu tidak bersalah sedikit pun. Wa ma 'alaika alla yazakka. Ayat tu tuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man ja'aka yas'a. Baik. Ayat ni dan ayat selepas tu wa huwa yakhsha. Dua ayat tu kembali kepada orang buta tadi, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Apa Allah kata? Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang itu, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum, datang segera kepada kamu. Wa huwa yakhsha, dan dengan perasaan takut dan melanggar perintah. Baik, ayat ini yang mana kalau kita baca wa amma, adapun man jaa, sesiapa yang datang kepada kamu itu, iaitu Abdullah bin Maktum, yas'a, datang dengan segera mungkin. Yang dimaksudkan itu adalah Abdullah bin Maktum yang sangat excited. Maksud dia nak tahu tentang Islam sangat-sangat, dan dia sangat suka Islam, dan dia sangat nak tahu tentang rahsia-rahsia Al-Quran, sangat nak tahu tentang Quran. Wa huwa yakhsha, dan dia, sifat dia di antaranya, dia adalah orang yang takut, sangat berhati-hati untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata apa? Allah kata apa dekat Nabi? Baik. Kalau kita perasan, ayat 2 yang pertama kepada Nabi, ayat 2 seterusnya kepada si buta Abdullah bin Maktum, kemudian 2 ayat seterusnya kepada kafir Quraisy, kemudian kembali kepada Nabi, kemudian kembali kepada si buta, 2 ayat kembali kepada si buta, kemudian kembali kepada Nabi, kemudian fa anta anhu talaha, kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau berlengah-lengah, iaitu engkau buat acuh tak acuh untuk melayani Abdullah bin Ummi Maktum. Baik, sekiranya kita melihat ayat ni, Allah Subhanahu wa taala dia memberikan prioriti yang pertama kepada Nabi. Yang kedua, ayat diulang-ulang 2 kali disebut, ataupun 4 ayat disebut kelebihan tentang Abdullah bin Maktum, berbanding 2 ayat yang disebut tentang kafir Quraisy. Tu pun semua ayat negatif. Baik, sekiranya kita melihat di sini, Allah Subhanahu wa taala yang pertama, Allah Taala tegur Nabi. Baik, bila Allah Taala tegur Nabi, orang akan kata apa? Orang akan tanya, Nabi buat salah ke kena tegur? Nabi buat salah ke kena tegur? Salah tak Nabi dalam hal ni? Nabi salah tak? Allah Taala tegur ni. Ayat banyak kali sebut ni. Ayat sebut apa? Wa amma man ja'aka yas'a fa anta anhu talaha. Yang tu adalah satu teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diakhiri ayat kalla innaha tadhkirah. Yang tu kita bincang kejap lagi. Baik. Fa anta anhu talaha, Nabi buat tak tahu je, Nabi tidak buat acuh tak acuh kepada Abdullah bin Maktum. Baik, soalan, Nabi SAW buat salah ke tak salah ni? Buat salah tak? Baik, kalau dilihat kepada perbincangan ayat ni, perbincangan kitab ni, semua teguran kepada Nabi SAW dalam 12 kisah dalam Quran ni, semuanya menyatakan Nabi SAW tak salah. Nabi tak salah, walaupun memasamkan muka. Baik, sebab apa Nabi tak salah walaupun memasamkan muka? Patut tak Nabi masamkan muka? Ataupun apabila Nabi diganggu, waktu tu Nabi buat senyum? Kau macam mana? Takkan Nabi nak senyum? Baik, satu kita kena tengok, Nabi adalah manusia, kan? Nabi adalah manusia, dan Nabi adalah maksum. Nabi tidak membuat dosa kecil, apatah lagi dosa besar. Memasamkan muka, adakah dosa? Baik, kita apabila kita makan benda masam,
Makan benda, yang ni benda masam makan lah, yang ni makan. Makan benda masam tak ada kaitan dengan orang pun. Makan limau masam, muka kita macam mana? Masam lah. Okey, baik. Tapi yang ni isunya lain. Isunya ialah Nabi deal dengan orang satu. Yang kedua, orang tu buta. OKU. Yang ketiga, dahlah orang tu buta. Kemudian orang Islam berbandingan dia orang yang tak Islam lagi, perangai pun tak baik. Yang ni beriman. Dahlah beriman. Excited nak tanya Nabi tu apa dia? Nak tanya Nabi tentang Quran. Baik. Maka di sini kita menyatakan bahawa Nabi SAW seperti mana manusia biasa, Nabi pada waktu tersebut bukan nak buat acuh tak acuh kepada Abdullah bin Maktum. Sebab di sana ada prioriti. Yang Nabi melihat kepada prioriti tersebut mestilah diberikan kepada kafir Quraisy. Sejarah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi-Nabi terdahulu, Nabi-Nabi Ibrahim, di antara dakwah mereka yang mereka mengambil kesempatan, mereka dakwah kepada siapa? Dakwah kepada pembesar-pembesar. Sebab sekiranya dapat pembesar, dapatlah anak buah ni. Kan? Walaupun ada hadis yang dhaif yang menyatakan bahawa an-nasu ala dini mulukihim. Maksud dia manusia ni melihat kepada agama siapa pemerintahnya. Maksudnya cara hidupnya macam mana. Kalau pemerintah cara hidup teruk, orang bawah pun teruk. Kalau kita dulu, kalau para miswara tak masuk Islam, belum tentu kita Islam. Maka para miswara masuk Islam, maka kebanyakan orang yang bersama para miswara pun masuk Islam. Kalau kita mempunyai seorang sultan yang baik, maka kita tengok dia, kita akan tiru dia. Maka itu mungkin maksud hadis tersebut. An-nasu ala dini mulukihim. Tapi dalam isu ni, adakah, yang tu persoalan pertama, adakah Nabi buat salah? Persoalan kedua, adakah Abdullah bin Maktum buat salah? Sebab Abdullah bin Maktum kacau Nabi. Dia salah tak? Baik. Sebelum kita nak pergi cari duk kata Nabi salah apa, kita tengok Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum salah tak? Oh, salah. Ke tak salah? Ke kamu kata tak salah sebab kesian? Baik. Abdullah bin Maktum tidak bersalah. Sebab apa? Abdullah bin Maktum tak tahu apa yang berlaku. Sebab Nabi pun tak cerita kat dia. Sebab Facebook pun tak ada zaman tersebut. Live apa pun tak ada, tak tahu. Pergi jumpa, yang dia tahu, dia dengar suara Nabi SAW berbicara, dan dia nak selit, nak tanya kepada Nabi SAW dengan excitednya. Baik. Nabi pun pada waktu tu excited tak? Nabi sangat excited. Sebab itu adalah peluang. Bukan senang untuk peluang. Dah lah buat temu janji, kemudian dia orang datang. Itu adalah satu-satunya kesempatan pada waktu tersebut untuk Nabi berdakwah. Maka ketika mana Abdullah bin Maktum dia nak masuk, nak tanya kepada Nabi SAW sekali, okey, 2 kali, 3 kali, duk tanya lagi, Nabi memasamkan muka Nabi. Sekali masam je. Mana orang buat banyak kali masam? Tengok masam, lepas tu tak puas hati, tengok sekali lagi masam. Tak, Nabi sekali je. Abasa sekali masam, kemudian Nabi terus berpaling. Baik. Ia satu, masam muka tu Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi SAW. Dan masam muka ni satu benda yang kadang-kadang kita tak expect benda tersebut. Memang kita boleh kontrol. Ada waktunya kita terbuat benda tu, dan dia adalah reflect, kan? Baik, Nabi SAW waktu tersebut apabila Nabi kalih badan dia, benda tu didapat detect oleh Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum balik, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini kepada Nabi SAW. Maka di sini para ulama berbicara pada waktu tersebut, apabila Allah Ta'ala turunkan ayat ni, Allah Ta'ala tegur Nabi SAW,
apa yang sepatutnya Nabi buat? Apa yang sepatutnya Nabi buat? Nabi layan dulu ke Abdullah bin Maktum? Nabi kata dekat Arab Quraisy, sekejap je, aku nak layan Abdullah bin Maktum sekejap, kemudian aku jawab balik soalan. Mereka ni adalah pembesar-pembesar ni. Kalau kita sekarang YB ni, kan? Sedangkan Nabi SAW bersama dengan Abdullah bin Maktum. Dah lah Abdullah bin Maktum ni buta, miskin pula tu. Golongan marhain yang sangat marhain. Baik. Nabi buat acuh tak acuh kepada golongan marhain? Adakah Nabi memang buat acuh tak acuh kepada golongan marhain? Tak. Sebab hidup Nabi SAW selalu bersama dengan mereka. So kita tak boleh nak menyatakan Nabi buat acuh tak acuh kerana memang Nabi buat acuh tak acuh kepada golongan miskin, golongan yang buta dan sebagainya. Tak. Sebab hidup Nabi bersama dengan mereka adalah setiap hari. Kalau kata Nabi SAW tak layan dia sekarang, sekejap lagi aku boleh layan dia. Baik, tapi masalahnya sekarang ialah prioriti. Prioriti Nabi nampak prioriti nilai dia adalah kepada kafir Quraisy. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini kerana menegur apa? Menegur prioriti yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu surah ni signifikannya apabila Allah sebut a'ma, buta. Maka di dalam surah Al-Hajj dalam surah Al-Hajj sebelum tu saya suka membaca satu kalam daripada Ibn Athaillah Sakandari. Saya ada sebut itu, cumanya saya ulang baliklah. Ibn Athaillah Sakandari dia menyatakan apa? Dia menyatakan dua nilai apabila kita nak menilai seseorang. Kita perlu menilai basic ayat Quran ialah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dimuliakan dan patut dimuliakan di kalangan kita siapa? Akramakum atqakum. Adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Satu. Yang kedua, yang saya nak sebut, dia sebut ayat Quran surah Al-Hajj ayat 44 ataupun 40. Mungkin tuan-tuan boleh cek semula. Tapi sebelum tu kalam Ibn Athaillah Sakandari dia bagi kalam yang cukup menakjubkan. Ajaib. Dia kata apa? Al-ajabu keajaiban, kullul ajabi. Setiap kali keajaiban itu berlaku. Al-ajabu kullul ajabi mimman yahrubu mimman fikakalahu anhu. Keajaiban berlaku apabila manusia ni, sifat manusia, dia memang suka yahrubu mimman fikakalahu anhu. Dia suka melarikan diri daripada benda yang dia tak dapat lari. Apa dia tuan-tuan? Dia lari tapi daripada benda yang dia tak dapat lari. Benda tu ialah benda. Apa dia? Kita akan lari selaju-lajunya. Lagi kita lari, lagi kita dekat. Matilah. Yahrubu mimman fikakalahu anhu. Lagi banyak kita lari, itu ajaibnya manusia. Kita tahu kita nak mati, tapi walaupun kita tahu kita nak mati itu lagi tambah umur kita, lagi dekat kita dengan kematian, tapi lagi kita buat tak tahu kepada apa yang kita nak bawa untuk kematian kita. Yahrubu, sentiasa lari. Kita sibuk dengan dunia, lupa apakah purpose of life kita. Yahrubu mimman fikakalahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'hu. Wa yatlub, apa makna talab? Talib maksud dia apa? Student ni talaba maksud dia apa? Menuntut. Wa yatlub, dia menuntut, dia menagih ma la baqa'a lahu ma'hu. Menagih kita ni, hidup kita macam mana? Kita selalu menagih benda yang kita tahu benda tu tidak akan kekal dengan kita. Kita menagih, kita nak sangat-sangat benda tu. Apa dia? Dunia kita. Kita nak kita cantik. Kita buat macam-macam supaya kita cantik. Kita nak orang tu pandang kita tinggi. Kita buat macam-macam supaya orang pandang kita tinggi. Wa yatlub ma la baqa alahu ma'hu. Kita tahu apabila kita masuk kubur, benda tu tak buat apa-apa pun. Ma la baqa, tak akan kekal dengan kita kecuali amalan. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Allah Ta'ala datang Ibn Athaillah Sakandari dalam hikam dia datangkan ayat Quran ni. Orang yang macam tadi, dia kata fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya mereka ini tidak buta mata mereka. Fa inna macam mana? Macam mana saya sebut ayat mula dia? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur.
Mereka tidak buta mata mereka, tetapi mereka buta mata hati mereka. So ayat ni kembali kepada surah Abas wa Tawalla ni. Yang pertama, sistem nilai. Macam mana kita nak menilai, memberikan prioriti kepada apa yang kita nak buat. Seterusnya, Nabi SAW, apa yang sepatutnya prioriti yang Nabi patut berikan. Maka prioriti yang sepatutnya Nabi berikan, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, yang pertama ialah apa? Layan Abdullah bin Ubay dulu. Sepatutnya. Baik, maksud dia, sekali lagi soalan saya, maksud dia Nabi salah ke tak salah kan? Nabi tak salah. Sebab apa Nabi tak salah? Okey. Macam kita lah, bangun pagi. Ada di kalangan kita bangun pagi, dia letih sangat lah. Bangun pagi subuh kan, ambil air semayang apa, tak berus gigi, terus semayang. Habis semayang tidur. Weekend pagi tadi kan. Ada orang yang berus gigi dulu kan, kemudian ambil wuduk, semayang, okey, lepas tu settle. Sah tak semayang tadi? Sah. Okey tak cara dia buat? Okey, mulut busuk lah. Okey, baik. Yang kedua, walaupun mulut busuk tu hukum dia boleh jadi makruh dan sebagainya, tapi kalau dia semayang seorang-seorang kan, dah tapi masjid semayang seorang-seorang pula kan, maksudnya hukum tetap sah, tetap okey, tidak ada masalah. Tapi mana yang lebih baik? Lebih baik ialah sama dengan yang saya sebut sebelum ni. Kalau kita habis jogging, saya rasa setiap siri saya sebut benda ni, kita pergi jogging petang tadi. Apabila kita jogging, kita balik rumah, ada dalam refrigerator kita ada macam-macam jenis air. Ada fresh orange, ada air tebu, air grapes, 100 plus, ada air kosong. Kita boleh minum mana-mana jenis air yang kita nak, tidak ada masalah. Tapi ada mana yang terbaik? Air kosong. Maka ulama membincangkan kesimpulan daripada kisah ni. Dia menyatakan apa? Dia menyatakan khulasah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, Allah Taala tegur Nabi, tapi Nabi tidak melakukan kesalahan. Satu. Sebab apa Nabi tidak melakukan kesalahan, dan sebab apa diturunkan ayat tersebut untuk menegur Nabi? Li-irsyadihi ila ma huwa afdal wa aula. Untuk nak guide Nabi. Allah Taala turun ayat ni guide Nabi supaya Nabi melakukan perkara selepas ni, walaupun benda tu sangat kecil, benda tu kecil je. Baik, bila kita berbicara tentang dia memasamkan muka, siapa yang tahu kisah masam muka ni? Di antara dia, Nabi masam muka, mungkin kafir Quraisy tadi perasan, mungkin tak perasan. Mungkin Nabi, apabila Nabi paling kat dia, hanya dia dan Nabi je, Abdullah bin Ummi Maktum dengan Nabi je. Tapi Allah Ta'ala tetap rakamkan dalam Quran. Sebab benda tu terlalu halus. Allah Ta'ala tetap tegur Nabi SAW dalam Quran. Sebab tu dalam An-Nabaul Azim, Abdullah Darras menyatakan apa? Ini di antara bukti-bukti bahawa ini bukanlah ciptaan Nabi SAW. Al-Quran ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil Allah Ta'ala menurun Nabi SAW menciptakan ayat untuk menegur diri Nabi. Dahlah tegur Nabi, memalukan Nabi SAW. Kalau ikutkan, macam mana aku nak memalukan diri aku ni? Nak buat ayat macam mana? Kan? Dalam pelbagai bentuk ayat, kalau ikutkan ayat yang direct ni, ada 12 jenis kisah dalam ni. Nabi nak buat sendiri ayat untuk tegur diri sendiri. Itu adalah sangat mustahil. Maka ayat Allah Subhanahu Wa Taala adalah irsyad untuk guide Nabi melakukan perkara yang lebih baik daripada perkara yang baik. Di sana ada jawapan yang betul, dan betul. Dan di sana ada jawapan yang paling betul. Hukum di sana ada hukum yang sahih, dan sahih. Di sana ada hukum asah, yang paling tepat pada nilaian yang sepatutnya. Baik. Maka apa yang Nabi buat, tasarruf Nabi, perbuatan Nabi, senyum Nabi, marahnya Nabi SAW dengan Ummi Maktum, betul tak Nabi buat? Betul, dan ia adalah harus. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi yang lain pernah buat bagi Nabi marah. Apabila Abi Darda panggil kepada Bilal, panggil apa Bilal? Wahai anak emak yang hitam. Kan?
Nabi SAW marah kepada Abi Darda. Dan Nabi SAW marah pada Abi Darda. Nabi buat keluar statement apa? Nabi buat keluar statement kata tidak ada perbezaan di antara A'jami dengan Arab. Dan tidak ada perbezaan warna kulit dan sebagainya, kecuali takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sendiri yang sebut nilai takwa tersebut. Tiba-tiba Nabi SAW dalam isu tersebut, di antara takwa dan kufur, bukan kata Nabi memilih kufur, tapi Nabi memilih untuk nak letakkan mereka dalam grup ketakwaan. Pada masa yang sama, orang yang bertakwa nak sungguh-sungguh jawapan kepada Nabi SAW, Nabi bukan abaikan, tetapi Nabi KIV dulu. Lepas ni aku boleh cari dia, aku boleh jawab. Itu pun Allah Subhanahu Wa Taala tegur. So, kata ulama, nilai di sini yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah nilai yang pertama adalah nilai takwa. Yang kedua, metodologi bagaimana kita nak memberikan prioriti kepada, adakah Nabi SAW memberi prioriti kepada orang pembesar-pembesar ni salah? Tidak salah. Tetapi kalau kita bandingkan pembesar versus dengan orang marhain, rakyat kecil, adakah kita katakan Nabi salah untuk memilih pembesar berbanding orang yang kecil? Tidak salah. Tapi dalam isu ni bukan isu besar kecil, tapi isunya ialah isu yang pertama, isu personal. Maksudnya Allah sangat detail personal kepada Abdullah bin Ummi Maktum, sebab dia sangat excited dan dia sangat bersungguh-sungguh. Kan, kalau mungkin bukan Abdullah bin Ummi Maktum, mungkin adalah berbeza hukumnya dan cara metodnya. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi SAW supaya melebihkan, sekiranya berlaku perkara sedemikian, maka lebihkanlah nilaian ataupun layanan tersebut kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kita fikirkan semula, orang buta ni, bila kita bicarakan tadi kan, ada orang buta yang pakai spek, ada orang buta yang tak pakai spek. Perasan tak kebanyakan orang buta pakai spek? Kan, pernah tak tuan-tuan terfikir pasal apa orang buta pakai spek? Kena tanya orang buta lah, kan, kenapa pakai spek. Baik, saya kebetulan saya di Gombak dulu, masa saya di UAE tu, saya berjumpa dengan beberapa orang buta, yang mana dia orang ni kerja dia orang buat apa, urutan refleksologi tu kan, yang kaki tu, dan dia orang dapat kesan lebih pada orang lain. Maksudnya dia orang ada sense dia orang sendiri yang tidak diberikan kepada orang lain. Begitu juga dengan telinga dia orang. Bila tanya pada dia orang, nampak tak ada di kalangan mereka berbeza-beza jawapan. Sebab tu saya cakap macam tu. Saya kata, bukankah gelap ke? Kita pun awal-awal tu rasa nak sembang pun takut, sebab aku sembang ni takut kecil hati ke, kan? Dia okey lah, dah dia orang biasa dah kan. Dia orang kata, ada seorang ni dia kata, saya nampak sedikit cahaya. Maksudnya orang dia lain-lain. Dia ni saya nampak cahaya dan saya tahu adanya warna. Maksud dia orang buta tapi tahu warna. Maksud dalam kegelapan tu ada warna-warna je. Saya pun kata, payah untuk faham ni macam mana ni, kan? Tapi kita nak katakan bahawa orang buta ni ada setengah dia memang dia boleh tahu sama ada kita ni suka dekat dia ataupun tak. Walaupun kita tak buat muka kat dia, ataupun kita buat muka walaupun dia buta, dia dapat detect daripada body language dia, daripada sense yang dia ada, dia dapat tahu orang tu suka kepada kita ke tak. Apa nama selain benda tu, mungkin boleh tahu melalui intonasi. Saya juga pernah mengaji sign language dekat UK. Kita mengaji sign language sebab apa? Apabila saya jadi cleaner, saya tahu bila aku jadi cleaner kan, jadi cleaner,
pair dengan kita adalah seorang bisu, deafness people. So kita kena pergi mengaji pula sign language. Tuan-tuan, saya mengaji sign language dapat duit. Orang pergi mengaji tak dapat apa. Saya pergi mengaji dibayar. 1 jam mengaji sign language 8 pound. Nak tak mengaji? Nak kan? Rupanya sign language ni pun ada, kalau kita ada accent dia tersendiri. UK kalau dekat London guna lain. Kalau dekat Birmingham guna dia lain. Oh, saya kata subhanallah, Maha suci Allah, betapa Allah Subhanahu taala menciptakan bahasa bukan setakat bahasa suara, tapi bahasa yang menggunakan tangan, menggunakan muka, ekspresi muka dan sebagainya. Allah sangat hebat. Sangat hebat. Baik. Maksudnya dekat sini, walaupun Allah Subhanahu wa taala hanya menceritakan a'ma ni sekali je. Kan sebut perkataan a'ma ni, al-a'ma yang dimaksudkan ialah orang buta ni hanya sebut sekali je. Tetapi sekiranya kita singkap satu ayat ke satu ayat, kita pun tak pergi tengok ayat-ayat yang lain cerita tentang buta mata, buta hati dan sebagainya, tapi kita dapat tahu bahawa ini adalah di antara ayat yang penting yang Allah Subhanahu taala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi apabila selepas tu Nabi jumpa Abdullah bin Maktum, Nabi meraihkan sungguh Abdullah bin Maktum. Nabi kata marhaban mimman atabani rabbi. Selamat datang dia. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak daripada jauh, Nabi akan sapa dia, Nabi akan kata ahlan wa sahlan, marhaban, selamat datang kepada orang yang menyebabkan aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kedudukan yang tinggi kepada Abdullah bin Maktum, dan kita tahu Abdullah bin Maktum ni siapa? Di antaranya tukang azan yang kedua kepada Bilal bin Rabah. Ada riwayat yang menyebut apabila Bilal bin Rabah azan, dia akan iqamah. Apabila dia iqamah, Abdullah bin Maktum akan azan. Cuma riwayat yang paling masyhur menyatakan bahawa Abdullah bin Maktum dia akan azan yang pertama sebelum azan yang kedua subuh. Azan yang pertama ni azan apa? Azan kejut tahajud. Itu Abdullah bin Maktum. Dan buta-buta dia Nabi SAW memberikan tempat kepada dia untuk menggantikan Nabi SAW untuk menjaga Madinah ketika mana perang Badar Al-Kubra, dan ketika mana perang Tabuk. Dan kalau saya baca At-Tahrir wa Tanwir, Ibn Ashur dia kata 13 kali Nabi SAW minta tolong dia jadi ketua. Dan tak banyak cerita yang berkaitan dengan Abdullah bin Maktum. Yang kita tahu dia meninggal ketika mana di zaman Umar ibn Al-Khattab, dan peperangan yang terakhir yang disertai ialah peperangan Qadisiyah. Peperangan Qadisiyah yang menyatakan bahawa dia waktu tu bukan sembarangan menjadi orang yang terlibat dalam peperangan, bahkan dia memegang bendera warna hitam. Saya call kawan-kawan tadi, ustaz-ustaz, tanya apa signifikan bendera hitam ni? Kan, sebab dalam hadis ada sebut bendera hijau, bendera putih, bendera hitam. So saya pun tak sempat dapat jawapan kenapa dia memegang bendera hitam. Mungkin nanti mungkin kita boleh share lah bendera hitam. Dan beliau ketika mana perang Qadisiyah, beliau bukan menjadi orang kata balaci ni, tak. Dia memakai baju perang. Baju apa? Baju besi. Baju besi. Maksud dia seorang yang sangat berani, dan dia antara seorang mujahidin di dalam perang Qadisiyah. Dikatakan, maksud dia tak tahu betul ataupun tidak, dia telah syahid di dalam perang Qadisiyah, tetapi bukan dalam perang. Apabila dia cedera teruk pada perang, apabila dia balik ke Madinah, meninggal di Madinah. Wallahu ta'ala alam. Itu sedikit sebanyak menceritakan tentang Abdullah bin Maktum yang sangat excited untuk mengaji Al-Quran, orang yang buta mata dia tetapi tidak buta mata hatinya. Baik. So wallahu taala alam, asalnya itu yang boleh saya sebutkan semula. Dan saya ada terbaca lah juga beberapa artikel tentang buta ni, sebab orang buta macam kita katakan tadi, bukan semua buta tak boleh nampak. Sebab ada orang yang buta yang boleh bermimpi, dan mimpi tersebut
Orang buta ni dia boleh cerita semula mimpi dia. Macam mana kita boleh bayang orang ni boleh mimpi benda yang dia tak pernah tengok? Katakanlah dia orang sejak dilahirkan memang dia tak boleh tengok, tapi dia boleh menceritakan semula mimpi tersebut. Ia adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang tertentu. Baik, seperti mana yang saya cerita tadi, Allah taala berikan banyak kelebihan kepada mereka yang buta, yang beramal soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cerita Syekh Fadl Hasan Abbas, Syekh Ahmad Manna', yang mana mereka dapat tahu muka surat, kan? Wallahu taala alam. Saya pun masih lagi baru nak mendapatkan tafsir Syekh Fadl Hasan Abbas. Kita nak tahu apakah kelebihan-kelebihan di dalam tafsir beliau. Di antaranya dia pakar dalam asalib ataupun balaghah Al-Quran, sebab dia lebih terkenal dengan perbahasan bahasa, perbahasan bahasa. Wallahu taala alam. Saya sekadar itu saja yang saya mampu untuk sampaikan berkaitan dengan surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma ni. Kalau kita tengokkan semula, yang pertama Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak tegur secara direct tetapi indirect. Sebab apa indirect? Ia adalah satu kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Allah taala memuliakan Nabi. Allah taala tak pernah panggil Nabi dengan panggilan Muhammad. Apabila Nabi Allah panggil dalam Quran, Allah akan panggil ya ayuhan Nabi. Apabila Allah sebut nama Muhammad, Allah pasti datangkan nama Muhammad. Allah akan sekalikan dengan pangkat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahamau bainahum. Maksudnya itu adalah kemuliaan kepada Nabi berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Allah Taala hanya sebut ya Musa, ya Isa, ya Harun, berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama, ayat kedua menceritakan Nabi masa muka, ayat pertama. Ayat kedua menceritakan datangnya seorang yang buta. Ayat ketiga cerita orang yang buta lagi, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Ayat yang keempat cerita tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Ayat kelima dan ayat keenam, dua ayat ni saja yang menceritakan tentang mereka yang kafir itu, yang Quraisy, kafir Quraisy itu. Dan kembali kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala tegur Nabi. Kemudian selepas tu Allah Ta'ala menceritakan semula bagaimana sifat ataupun bagaimana kelebihan yang ada pada Abdullah bin Maktum. Maka dekat sini kita dapat tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita tengok dekat sini, dua kali Allah Ta'ala sebut kelebihan tentang Abdullah bin Maktum. Dua tempat, maksudnya selang cerita tentang mereka yang Quraisy, kafir Quraisy tersebut, kembali cerita tentang Abdullah bin Maktum. Kemudian diakhiri dengan perkataan ayat sebelah, kalla innaha tadhkirah, janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu. Kalla ni satu-satunya ayat diturunkan kepada Nabi yang ada kalla, yang ni satu je. Allah kata jangan sekali-kali lakukan dah. Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan. Kalla innaha tadhkirah. Tadhkirah ni kepada siapa? Kepada Nabi ke? Kepada kita? No, kepada kita. Kalla innaha tadhkirah, satu-satunya ayat yang turun kepada Nabi SAW yang menyebut jangan kamu lakukan yang sedemikian itu lagi. Sekali je ayat ni di dalam juzuk ke-30, berbanding dengan ayat-ayat yang lain dalam Quran banyaklah, cuma yang ditujukan kepada Nabi SAW adalah ini sahaja. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah cerita Abdullah bin Ummi Maktum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan teguran yang sangat halus pun begitu, kerana Nabi memasamkan muka Nabi yang sepatutnya kalau kita fikir kita pun akan jadi masam, kan? Jadi masam. Tapi Allah Ta'ala tetap tegur Nabi walaupun perkara tersebut adalah perkara yang sangat kecil. Sebab perkara yang sangat kecil itu, sebab Nabi SAW sendiri menggalakkan orang untuk basyashah, maksudnya jumpa orang ceria supaya suka dan sebagainya. Baik, wallahu ta'ala alam. Ada soalan ke? Tak ada soalan tu kira bagus, no? Baik, insyaAllah yang akan datang
Yang akan datang saya rasa kita akan memilih tajuk Nabi SAW berkahwin dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash, kita tahu satu-satunya isteri Nabi yang dikahwinkan oleh Allah dengan Nabi SAW direct adalah Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ni di antara isteri Nabi yang sebelum ni kita cerita dia pandai ambil hati Nabi. Dia bagi Nabi minum madu. Sehingga kan Hafsah dengan Aisyah jadi jealous. Hafsah dengan Aisyah jadi jealous. Mereka buat mereka merancang dua orang untuk menjatuhkan credibility Zainab dengan buat cerita sendiri, menyatakan, ya Rasulullah, kamu makan benda yang busuk ni buat apa? Padahal tak busuk, dia adalah madu yang diberikan oleh Zainab. Oleh kerana Hafsah dengan Aisyah ni sangat jealous, sehingga kan Nabi mengharamkan madu tersebut untuk dimakan oleh Nabi. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi, dan selepas itu berlaku penceraian. Nabi cerai siapa? Nabi ceraikan Hafsah sebagai satu pengajaran. Berat, no? Dan yang ni kita cerita tentang Zainab binti Jahash. Zainab di antara wanita yang kalau ikut saiz daripada sahabat Ummahatil Mukminin, saiz yang paling kecil ialah Safiyah. Kerana apa? Macam mana kita boleh tahu saiz paling kecil? Sebab mereka pernah lawan ikut tangan siapa paling panjang. Selalunya tangan paling panjang tu dia ni orangnya besar dan panjang lah. Nabi SAW apabila Nabi duduk dengan isteri-isteri Nabi, pernah ditanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, di kalangan kami semua ni, isteri-isteri kamu ya Rasulullah, siapa yang akan mati dulu selepas kamu mati? Itu soalan Rasulullah, kalau kamu go dulu kan, kalau kamu pergi dulu, siapa orang yang akan paling, macam mana orang yang akan mati selepas kamu mati, siapa mati dulu? Duk kira siapa mati dulu, maksud dia kira sehidup semati ya. Begitu. Soalan tu ditanya kepada Nabi SAW. Agak-agak Nabi jawab apa? Nabi jawab dengan sangat klise. Nabi kata apa? Nabi kata, siapa yang paling panjang tangannya, dia yang akan mati dulu. Man atwala yadaha, siapa yang mempunyai tangan paling panjang, dia akan mati dulu. Maksud dia akan mati selepas aku mati, dia mati. Dia orang pergi ramai-ramai ukur dekat dinding. Bila ukur dekat dinding, siapa tangan paling panjang? Saudah, isteri Nabi SAW yang bernama Saudah. Ukur-ukur Saudah paling panjang. Dia orang kata apa? Saudah mati dulu. Tapi rupa-rupanya Nabi SAW lepas tu Nabi senyum. Nabi tidak memberikan jawapan. Rupanya Nabi buat simpulan bahasa. Apa maksud tangan panjang? Bukan pencuri. Panjang tangan tu maksud panjang tangan panjang. Kan maksud dia kat situ ialah orang yang paling banyak memberikan sedekah. Maka apabila selepas Nabi SAW meninggal, siapa yang meninggal lepas tu isteri Nabi? Zainab binti Jahash. Sebab Zainab di antara perempuan yang paling banyak, isteri Nabi yang paling banyak membantu dan mewakafkan harta dia untuk Islam. Baik, insya-Allah nanti kita menceritakan tentang Zainab binti Jahash. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.